Salam dan salam sejahtera. Pencerahan saya, kerajaan gagal. Salah siapa? Kerajaan ini gagal bukan disebabkan oleh Pakatan Harapan ataupun oleh rakyat. Tetapi kerajaan ini gagal disebabkan oleh mereka sendiri yang mana memulakan langkah ini, yaitu langkah Sheraton, yang mana mereka yang terlibat adalah daripada Parti UMNO, Parti PAS, Parti Bersatu, Geng Sekitul dan juga GPS Sarawak. Ini adalah hakikat yang mana hari ini konflik yang berlaku dalam kerajaan yang ada hari ini, yang mana sampai hari ini kita tengok mereka melakukan meeting sana meeting sini yang tidak memikirkan isu rakyat, tetapi mereka sibuk, kalau daripada pihak UMNO sibuk bagaimana mereka nak merampas kuasa ini supaya mereka boleh memimpin negara menjadi Perdana Menteri. Daripada pihak kerajaan yang ada, iaitu di pihak Perdana Menteri ini sendiri pula sibuk bagaimana hendak mengekalkan kuasa, dan timbalan Perdana Menteri pula sibuk juga membuat meeting dia berkenaan dengan isu yang sama. Jadi pemimpin utama negara kita ini sibuk dengan meeting untuk mendapat jawatan, mengekalkan jawatan, untuk merebut kuasa. Inilah yang kita lihat. Maka berteraburlah kerajaan kita yang ada hari ini dengan cara pimpinan yang dilihat oleh rakyat gagal, dan hasilnya kita tengok tidak menguntungkan kepada kita rakyat. Kes bertambah, dan kita tidak tahu bagaimana kerajaan ini menguruskan perkara ini, kerana mereka sibuk dengan masalah mereka untuk mengekalkan kuasa dan sebahagian merebut kuasa. Perkara ini terjadi kerana apa yang kita lihat adalah juga daripada sikap pemimpin UMNO, yang mana mereka ingin menjadi Perdana Menteri daripada UMNO, yang mana sampai mereka sebut, iaitu kalau kita tengok sampai disebut Tengku Razali dan Ismail Sabri boleh mengganti, dan ada lagi satu part nak jadikan Perdana Menteri interim. Ini adalah satu cara bentuk mereka nak ambil alih kuasa tetapi tidak memikirkan kepentingan rakyat, hanya untuk mereka mendapatkan kuasa ini tadi, bertujuan untuk mereka selesaikan masalah kluster mahkamah mereka. Yang mana tadi saya lihat di media bahawa kesnya Presiden UMNO didelaykan, kalau tak silap saya, pada 24 Ogos kerana masalah-masalah teknikal seperti yang saya lihat tadi, iaitu COVID. Tetapi itu terserah, itu hak dia, kerana dia berhak dalam untuk mempertahankan. Tetapi inilah satu contoh yang kita lihat. Apabila mereka mendesak, ada tujuannya, kerana mereka ingin mengelak supaya kes mereka tidak berjalan, dan mereka lebih baik cuba untuk mengambil alih kerajaan ini supaya mereka boleh buang kes. Ini adalah yang kita lihat hari ini. Jadi ini adalah tidak baik. Dan kalau mereka nak pergi cerita kepada PM interim, yang mana kita selalu dengar pemimpin mereka sebut interim ni, negara kita nak dipimpin oleh pemimpin ataupun Perdana Menteri interim. Ini adalah satu yang tidak bagus. Kerana kita tahu, kita boleh lihat contoh yang mana apabila Tun yang menjadi Perdana Menteri interim ini. Interim ini baru ini yang kita tahu ada bunyi interim ni. Sebelum-sebelum ni tidak pernah ada. Jadi apabila Tun menjadi Perdana Menteri interim, kabinet tidak boleh berjalan. Semua benda, semua kuasa hanya Tun yang ada waktu tu. Jadi kalau UMNO nak PM interim daripada mereka, berapa hari? Kalau 5 hari, tidak apa. Kalau 10 hari, tidak apa. Tetapi kalau nak cerita 6 bulan, 1 tahun, ini adalah bertentangan dengan kita punya negara yang demokrasi. Kerana pemerintahan itu ataupun kuasa itu akan berpusat kepada satu orang, yang mana kabinet tidak wujud lah. Ini adalah hakikat. Tetapi mungkin pemimpin ataupun ramai mereka yang hebat ataupun pakar-pakar undang-undang mungkin tidak ingat bahawa perkara ini akan seperti ini, ataupun mereka lupa untuk nak membuat huraian kepada rakyat supaya rakyat faham bahawa interim itu tidak guna nak disebut. Kerana untuk apa nak PM interim? Kalau nak setahun ataupun 6 bulan memerintah, itu adalah terlalu lama. Tidak logik dan tidak masuk akal. Jadi apabila saya lihat banyak video daripada pemimpin UMNO mengatakan pemimpin mereka
lebih baik naikkan Tengku Razali untuk menjadi PM interim. Ini bertentangan karena kita tahu bukannya Tengku Razalinya tidak bagus. Saya hargai tokoh besar seperti Tengku Razali ini, tetapi untuk nak ceritakan dia nak jadi lantik sebagai PM interim, kamu menidakkan Pakatan Harapan yang mempunyai majoriti besar kursi. Ini adalah bertentangan dengan negara demokrasi. Walaupun saya tidak suka dengan pemerintahan yang ada hari ini ataupun Perdana Menteri kita yang ada hari ini, tetapi cara dia hari ini masih betul, walaupun sikit-sikit yang kita lihat seperti hari ini dia delay kan, dan dia nak mencuba mungkin membeli kata ke apa, itu terserah, tetapi cara itu masih jelas dan tidak bertentangan. Cuma kalau daripada pihak pembangkang hendak contohnya mendesak untuk mereka lakukan dengan segera, itu hak masing-masing, hak mereka sebagai ahli parlimen. Tetapi untuk mereka nak lihat daripada sisi yang salah, tidak salah. Dan ini betul, dan dia berjanji untuk keabsahannya kepada rakyat dan buat di Dewan Parlimen tentang keabsahan beliau di parlimen itu tidak salah dan itu betul. Tetapi untuk kita nak bercerita yang mana kita lihat UMNO kata nak tarik sokongan, tetapi begini begitu, dan akhirnya hari ini tidak juga kenyataannya yang mana tadi saya ada buat video, yaitu mereka mengatakan tarik sokongan tetapi hanya kepada Perdana Menteri. Ini muslihat yang tidak perlulah nak dipakaikan lagi, muslihat lama lah. Jadi kita berbalik kepada isu yang tadinya ini, bahawa kerajaan ini yang terbentuk, yang mana kita lihat ini gagal kerana kerjasama mereka di antara mereka, yaitu terutamanya parti UMNO tidak memberi kerjasama dengan baik. Kerana itulah dia gagal. Jadi mereka sekarang ini seolah-olah menangguk di air yang keruh, yaitu apabila rakyat juga mengatakan kerajaan ini gagal, Pakatan Harapan dah jelas-jelas lah mereka dah tentu pembangkang, dah tentu mereka cari kesalahan kerajaan ini. Jadi UMNO pula menangguk di air yang keruh. Inilah akibatnya. Dan kenapa UMNO nak menyokong kerajaan ini dulu kalau kamu hari ini nak membantah, nak melihat kerajaan ini tidak betul? Apa sebabnya? Hari ini kalau betul Presiden UMNO nak mereka tarik sokongan, dan kalau ada pemimpin daripada parti mereka yang masih berdegil, apa masalahnya? Keluarkanlah mereka daripada parti jika berani. Kalau saya sebagai Presiden UMNO, pemimpin-pemimpin UMNO yang berdegil, yang tidak mau tarik sokongan, kalau betul, apalagi keluarkanlah mereka daripada UMNO. Kenapa selama ni pemimpin UMNO boleh pula kamu tolak sana tolak sini? Jangan kata tak boleh dilakukan. Najib boleh lakukan. Dulu Najib buang saja tu timbalan Perdana Menteri, yaitu yang ada hari ini, Tan Sri Muhyiddin Yassin, Syafiee Apdal, dibuang saja seperti itu. Kenapa pula hari ini nak berbelit sana berbelit sini? Buatlah ketegasan jika betul nak keluar. Sebenarnya UMNO tidak nak keluar daripada kerajaan yang ada hari ini. UMNO cuma nak kekalkan diri mereka untuk menerajui kerajaan yang ada hari ini, tetapi Perdana Menteri daripada mereka. Itu sahaja jawapan, full stop lah. Jadi yang gila dengan kuasa, yang mana kita tahu bertujuan hanya untuk mengelakkan mereka daripada kluster mahkamah ini menjalankan siasatan ataupun masuk mahkamah. Inilah ceritanya. So itulah pencerahan saya berkenaan dengan isu ini. So kita lihat sendiri, jangan asyik menyalahkan pihak pembangkang dan juga pihak yang lain berkenaan dengan isu ini. Sebenarnya yang bersalah dalam isu ini, yang sibuk membesarkan isu ini jadi seperti ini, yang nak tumbangkan kerajaan hari ini adalah daripada UMNO, bukannya daripada Pakatan Harapan. Pakatan Harapan betul lah mereka nak pergi ke parlimen, tunjukkan 107 yang ada yang pergi, dan mereka ada solid sokongan. Jika kerajaan yang ada hari ini tunjukkan mereka punya lebih, ya silakanlah. Ini saja. So ada masalah di situ. Yang sibuk nak berkuasa ni siapa? Anwar Ibrahim atau UMNO? So di sinilah kita lihat. Dan sekian pencerahan saya. Thank you.